Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat ulasan perlawanan di antara Penang versus Selangor, yang mana Selangor menang 2-1 melalui gol dari Aaron dan juga dari Nur Arwabdeh, manakala gol Penang dijaringkan oleh Rafa Victor. Kalau kita lihat kepada perlawanan ni, Penang dan juga Selangor kedua-duanya boleh dikatakan seimbang, yang mana kedua-dua saling menyerang dan juga kedua-duanya bertahan dengan baik. Manakala kalau kita lihat gerakan serangan Penang, mereka lebih berbahaya dari segi mereka punya transisi dan juga dari segi serangan di bahagian wide area. Serta yang paling berbahaya untuk pasukan Penang adalah di ketika situasi set pieces ataupun bola mati lah, yang mana mereka hampir boleh menjaringkan gol di setiap free kick atau corner kick yang mereka ambil. So benda tu positif tentang pasukan Penang apabila mereka punya hantaran ketika set piece tu berjaya mencari target man mereka, sama ada Zomin Tun, Rafa Victor dan sebagainya. So memang set pieces Penang berbahaya. Manakala untuk pasukan Selangor pula, mereka punya attacking style lebih kepada counter attack yang sangat-sangat berbahaya lah. Sebab counter attack mereka ni bahaya, mereka ada pemain winger yang laju seperti Faisal Halim, seperti Hentaun yang boleh untuk mengcounter dan membawa bola dengan cepat dari bahagian bawah ke bahagian atas. So benda tu yang menyebabkan pasukan Selangor nampak efektif dalam counter attack. Cumanya counter attack mereka berjaya dilaksanakan sekali dan berjaya menjaringkan gol lah. And so benda tu obvious lah, yang selebihnya barisan pertahanan Penang berjaya untuk menyekat kemarahan pasukan Selangor. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor dahulu. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara yang positif kepada pasukan Selangor yang boleh saya katakan pada perlawanan ni? Yang pertama, yang positifnya kita boleh katakan corak permainan pasukan Selangor pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka kebanyakannya overload di bahagian wide area. Bermaksud di sini mereka lebih suka untuk exploit ataupun melakukan penetration ataupun untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Penang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri berbanding di bahagian tengah, yang mana bahagian tengah pasukan Selangor pada perlawanan ni boleh dikatakan mengalami kesukaran apabila pasukan Penang bermain dengan sedikit compact dengan adanya Osman Fanny yang boleh mengekang gerakan di bahagian tengah. Maka benda tersebut telah push pasukan Selangor untuk lebih overload dan juga menggunakan kawasan di bahagian wide area kanan dan kiri untuk melakukan penetration ke arah gawang pasukan Penang. Tu sebab kalau kita lihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Selangor kebanyakannya berfungsi di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Kalau bahagian kanan kita boleh tengok combination antara Zikri Khalili dan juga Hentaun yang banyak menggerakkan bola di kawasan tersebut untuk masuk dan juga menembusi kotak penalti pasukan Selangor, kotak penalti pasukan Penang lah. So benda tu yang kita boleh dikatakan positively lah. Cumanya apabila bermain macam tu, pasukan Penang ni mereka bermain dalam back 5. So agak mudah juga untuk pertahanan pasukan Penang mematahkan combination yang dicipta oleh pemain-pemain Selangor di bahagian wide area. So boleh dikatakan dari segi keberkesanan attacking pasukan Selangor boleh dikatakan agak kurang, yang mana kalau kita lihat dari benda yang boleh mereka perbaiki untuk pasukan Selangor in term of attack ataupun dalam serangan adalah mereka boleh perbaiki daripada final option ataupun final passing mereka, yang mana kebanyakannya passing ke dalam kotak penalti boleh dikatakan tidak menemui pemain-pemain yang berada di dalam deep box. Jadi boleh dikatakan contribution ataupun bilangan player pasukan Selangor ketika pasukan Selangor menyerang agak lambat untuk mengisi kotak penalti ataupun deep box pasukan lawan untuk menerima touch ataupun passing dari pemain-pemain dari bahagian wide area, menyebabkan banyak final passing yang dilakukan oleh pasukan Selangor tidak menjumpai orang kata apa, the last man untuk score ataupun convert hantaran tersebut kepada jaringan. Tu antara corak serangan pasukan Selangor yang boleh dikatakan kurang efektif lah. Tetapi daripada segi build up play, mereka dah nampak benda tu sangat berkesan. Tetapi the final part of the build up, benda tu lah final part, bermaksud hantaran terakhir yang perlu disambut oleh orang untuk convert kepada jaringan masih lagi belum untuk pasukan Selangor menemui rentak tersebut. Jadi Selangor kena baiki benda tu lah. Yang kedua,
apabila berbicara tentang pasukan Selangor untuk game ni, apa yang boleh kita lihat di bahagian tengah. Bahagian tengah boleh dikatakan agak efektif kepada corak serangan pasukan Selangor dalam membuat hantaran-hantaran jauh, terutamanya dari segi corak permainan Alex, yang mana untuk game ni boleh saya katakan Alex bertindak dengan baik sebagai holding midfielder. Cumanya game ni dia punya attacking style ataupun dia punya contribution ke arah serangan agak terbatas. Sebab apa? Sebab bahagian tengah pasukan Penang agak compact, yang mana Osman Fanel dan juga Adriano sering memberi bantuan kepada Osman di bahagian tengah untuk cover up bahagian tengah pasukan Penang lah. So boleh dikatakan untuk game ni Alex lebih bertindak secara defensively untuk membantu bahagian pertahanan dan juga untuk cover up bahagian tengah pasukan Selangor secara bertahan dengan baik. Dan untuk Nur dan juga Brandon Gunn, game ni boleh dikatakan mereka berdua bermain dalam sistem double 8. Jadi sistem double 8 sepatutnya Nur dan juga Brandon Gunn boleh efektif untuk create combination play di bahagian tengah. Tetapi apa yang saya lihat, Brandon Gunn punya contribution in term of combination dengan Nur agak kurang, yang mana Nur ni kalau kita lihat dia sepatutnya ada cover di belakang dia. Kemungkinan Brandon boleh untuk cover belakang Nur untuk Nur bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan lah. Jadi apa yang boleh kita simpulkan, apa bermain dalam sistem double 8, peranan Brandon dan juga Nur adalah lebih kurang untuk mereka exploit ataupun mereka hold half space pasukan Selangor di bahagian kiri atau bahagian kanan. Brandon kanan, Nur kiri, ataupun Nur kiri, Brandon kanan lah. So benda tu boleh dikatakan untuk cover bahagian half space, untuk membentuk triangle punya attacking style bagi overload di bahagian wide area. Cumanya dari segi kebesanan boleh dikatakan Selangor sedikit mempunyai masalah dari segi zone 14 ataupun lebih kepada pemain nombor 10 yang boleh link up ataupun connect dengan bahagian serangan. Jadi untuk orang connect dengan bahagian serangan tu tak ada kesinambungan di kawasan zon 14 yang menyebabkan kreativiti bahagian midfield pasukan Selangor dalam beberapa game agak terjejas dan tak boleh untuk mencari Aaron ataupun sambung dengan Aaron dengan baik. Jadi perkara tersebut telah menyebabkan Aaron terpaksa drop lebih deep untuk collect the ball dan juga untuk menyambungkan antara middle department dengan attacking third pasukan Selangor. So benda tu juga perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor lah dalam mencari untuk memastikan yang Aaron berkesan dalam sistem build up dan juga dalam fasa menyerang untuk pasukan Selangor. Benda tu pun perlu diperhalusi lagi oleh Tan Chee Ho. Dan untuk Aaron juga boleh saya katakan dia ada ciri-ciri yang rajin, dia ada work rate yang bagus, positioning pun agak bagus, tetapi in term of finishing boleh dikatakan dia boleh baiki lagi. Yang mana kalau kita lihat dia memang drop deep ke bawah, tapi dari segi recover dia balik punya position, kadang-kadang dia drop terlalu deep tapi dia tak balik ke tempat asal dia balik as a striker, menyebabkan banyak build up play ataupun serangan pasukan Selangor agak terbantu di situ. So benda tu pun perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor. Dan kalau kita lihat juga untuk game ni, pasukan Selangor sepatutnya daripada segi man to man marking ataupun daripada segi mereka punya secara bertahan mereka perlu perbaiki, terutamanya dalam situasi set pieces. Sebab boleh dikatakan banyak pemain-pemain Penang yang menang the first ball dalam saingan ataupun dalam set pieces tersebut lah, and berbanding pemain-pemain Selangor untuk intercept ataupun block hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain Penang. So benda tu positif ya, benda yang patut Selangor perbaiki lagi. Dan untuk secara overallnya, apa yang boleh saya katakan, kemasukan Alif Haikal dan juga Orozco di bahagian tengah memberi sedikit orang kata apa, perubahan bagi pasukan Selangor. Yang mana Alif Haikal ni saya nampak positif side tentang Alif Haikal adalah dia is a true number 10. Bermaksud dia masalah yang Selangor ada sepanjang 80 ke 80 minit tu, bila Alif Haikal masuk dia boleh jadi attacking midfielder. Bermaksud di zone 14 tu Selangor tak ada masalah daripada segi nak create creativity, nak link up dekat situ tak ada masalah. And jadi apabila masuk Alif Haikal ni, dia positively dia boleh connect antara middle department dengan attacking department dengan baik lah. Cumanya apabila Alif Haikal masuk, daripada segi creativity, daripada segi off ball movement, daripada segi involve dengan link up dan sebagainya dah bagus. Cumanya dari segi finishing pula boleh dikatakan Selangor melepaskan dua percubaan mudah, iaitu dari Daniel Asri, yang mana boleh saya katakan Daniel Asri perlu perbaiki dari segi finishing dan juga perlu perbaiki daripada segi decision making yang dia buat, dan dia perlu release ball lebih cepat. Begitu juga dengan Alif Haikal, dia perlu lebih tenang, baiki finishing, buat decision yang lebih baik. Begitu juga dengan Aaron, perlu perbaiki finishing dan sebagainya untuk memastikan yang
yang mereka boleh skor lebih banyak. Dan yang paling penting, lambatkan pemain, numbers of player di dalam di box untuk receive the final pass from the wide area. Mereka juga perlu lebih aware keadaan di dalam padang untuk memastikan yang gerakan daripada build up yang dilakukan boleh untuk menyudahkan kepada jaringan. So benda tu perlu untuk pasukan Penang lebih aware lah. Tu untuk pasukan Selangor perlu lebih aware. Manakala untuk pasukan Penang, bagi saya untuk game ni mereka bermain dengan baik in term of defensive structure, tak ada masalah. So benda tu positive side untuk pasukan Penang. Dan mereka kalau kita lihat di second half, they were a better team. Mereka adalah satu tim yang lebih bagus daripada pasukan Selangor, yang mana mereka berjaya berbaiki transisi ketika menyerang, yang mana kita boleh tengok banyak gerakan daripada Rahmat Makasuf, Ahmed Azhar, lepas tu kemasukan Adi Raub berjaya membuatkan bahagian kiri kanan pasukan Penang jadi lebih efektif berbanding waktu first half, yang mana first half boleh dikatakan Penang tak bermain dengan number 9. Mereka tak bawa masuk turun Giovanni Gomez, so mereka bermain dengan letak Adriano as a number 9. So benda tu tak positif sangat. Tetapi lepas Hadin keluar, mereka bawa masuk Ahmed Azhar, di second half bawa masuk Gomez, kita boleh nampak gameplay pasukan Penang lebih efektif ketika menyerang, dan mereka memang berbahaya di bahagian sayap lah. So mereka boleh exploit kawasan lawan dengan mudahnya. So that is a good thing tentang pasukan Penang. Dan yang paling penting, Penang ni bagus bukan sahaja dari segi defensive structure, mereka juga bagus daripada segi set pieces. Mungkin mereka boleh convert banyak peluang lagi dari segi set pieces untuk masa akan datang. Dan secara overallnya untuk pasukan Penang, mereka perlu lebih positif ketika bertahan dan juga ketika transisi dari menyerang ke bertahan, sebab mereka kena gol dari open play, satu counter dan satu game gol last minute. So mereka perlu lebih aware dalam padang ketika bertahan. Jadi overall game ni main petang bagi saya game yang rancak, game yang best, game yang intense. So tu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.